Lima. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So as for today, we are going to cover topic 1, which is Introduction to Sustainable Development. I'm so sorry that the last week we cannot proceed with our lesson because Madam keluar, okay, mengutip data. But today, I promise that we are going to finish topic 1, okay, Introduction to Sustainable Development. Okay, class, are you ready, class? Are you ready? Madam. Yeah, semangat ya. Okay, so in this topic, we are going to learn about the definition of sustainable development, and then we are going to learn the objectives of sustainable development, and then the third subtopic is the importance, why sustainable development is important, okay, to be practiced, and the last one, we are going to look at the sustainable development from Western and Islamic perspective. So, is it clear? Clear tak slide, madam? Clear, madam. Clear, madam. Alright, semangat. Ini semangat yang madam. Ya, madam. Okay. Semangat, madam. Okay. Galak tu. Okay. At the end of this topic, students should be able to, okay, nanti bila dah habis topik ni, kamu mestilah boleh, okay, define ataupun explain apa itu sustainable development. Maknanya kamu faham. Okay. Yang kedua, you must be able to identify the objectives of sustainable development or the sustainable development goals. So maksudnya bila kita tanya apakah objektif buat sustainable development, kamu boleh jawab. Apakah goals dan matlamatnya, kamu boleh jawab. Okay. Dan yang ketiga, kamu boleh describe pula. Okay. Kenapa pentingnya sustainable development ni. Dan yang keempat, kita akan lihat perbezaan antara Western and Islamic perspective of sustainable development. Alright? Okay. So, apa itu sustainable development? Atau what is the definition of sustainable development? Okay. Sustainable development, it started in 1987 when the Brundtland, okay, the Brundtland defined the sustainable development ni as sustainable development is a development that meets, okay, yang memenuhi the needs of the present, okay, without compromising the needs of future generation to meet their own needs. Okay, maksudnya apa? Maksudnya keperluan, okay, keperluan generasi sekarang kita penuhi, tapi tanpa kita compromise, okay, keperluan future generation, okay, to meet their own needs, okay. So it means that walaupun kita ada keperluan kita dan kita, tapi dalam masa sama, dalam memenuhi keperluan kita, janganlah keperluan orang masa depan tu terganggu. Macam inilah. Kita buat rumah-rumah ke ataupun kita taruh pokok-pokok sampai tidak tinggal lagi untuk generasi akan datang. Itulah kalau madam boleh analogikan, ya. Itu Brundtland. Brundtland yang mula-mula mengeluarkan terms yang kita kenali sebagai sustainable development pada tahun 1987 bermaksud lebih kurang dalam 34 tahun yang lalu lah. Okay. Yang kedua, Pierce, Makandia and Barbier in 1989, dia pun mereka come out dengan definition of sustainable development is sustainable development involves devising or construct a social and economic system which ensure that these goals are sustained. Okay. Maksudnya dia involves melibatkan pembinaan social dan ekonomi sistem dan juga memastikan, okay, kedua-dua matlamat sosial dan ekonomi ni dapat diteruskan dan real income rise, pendapatan meningkat, okay, educational standard increase, okay, standard pendidikan pun meningkat dan kesihatan bukan kita seorang tetapi the nation, maknanya satu negara tu orangnya kena sihat-sihat belaka and the general quality of life it has advanced. So maknanya kualiti kehidupan kita bertambah. So maknanya kalau kamu tengok dia ni nak memperbaiki kehidupan manusia dari segi sosial dan ekonomi. Kalau kita tengok kat sinilah dia tidak menyentuh sangat pasal environment secara direct. Okay. Pierce pula in 1993 they come out with the latest definition of sustainable development. Dia kata it is concerned with the development of society. Nampak?
mengambil berat tentang berkait dengan pembangunan masyarakat where the cost of development are not transferred to future generations. So maksudnya walaupun kita buat pembangunan yang ni, tapi jika ada pollution, takkanlah jangan sampai ada pollution yang boleh menyusahkan ataupun orang kata cost tu. Okay, akibat yang buruk tu terpaksa dirasai oleh oleh generasi akan datang kerana nak menyenangkan kita pada hari ini. So at least kalau ada terjadi pun kena buat sesuatu untuk compensate such cost atau untuk menimbang semula, menimbal balik. So maksudnya kalau kita terpaksa tarah hutan because kita nak buat agricultural activity atau kita nak buat perumahan. So kita mesti buat effort untuk menggantikan semula hutan tu. Contoh kita buat penanaman semula. Okay, so it means that jangan kerana kita nak senang hari ni, kita menyusahkan generasi akan datang. Itulah maksudnya sustainable development. Hari ini, esok dan macam lagu apa tu? Mungkin hari ini, lagu apa tu? Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti. Kan? Untuk hari ini, esok atau nanti kita nak sama-sama membangun forever and ever. Macam habis dah ya, baru slide pertama. Okay? So kita akan tengok. Bila kita dah faham apa tu sustainable development, kita nak memenuhi keperluan bukan untuk hari ini saja tapi untuk nanti. Hari esok dan nanti tu kita akan tengok apa objectives dia. Okay. Objectives, kenapa nak buat sustainable development ni? Kenapa kita tidak hanya memikirkan generasi sekarang, development yang sekarang tapi juga akan datang. The first one is to balance the economy, social and environmental needs for now and future generation. Okay, itu maksudnya nak menyeimbangkan ekonomi, sosial dan keperluan environment untuk hari ini dan akan datang. So nampak tak? 3 aspek, 2 generasi hari ini, esok dan nanti. Dua generasi. Betul tak? Yang kedua, to encourage the countries to conserve the limited natural resources. Okay, untuk meningkatkan negara-negara ini untuk memelihara segala sumber alam yang limited ni. Kena pelihara, jangan kita membazir je. Ada hutan, ada segala khazanah negara, kita tebang, kita ambil, kita guna sampai habis-habis. Jangan macam tu. Tak nak, kita nak menggalakkan pemuliharaan. Negara, kerajaan kena jaga the natural resources. The third one is to reduce the poverty, poor housing, pollution and unemployment. Untuk mengurangkan kemiskinan, poor housing, rumah yang buruk, rumah yang miskin, kan? Pencemaran dan juga pengangguran. Ini adalah masalah-masalah sosial. Bila masalah sosial terjadi, kita tidak boleh biarkan kerana kemiskinan akan membawa kepada masalah-masalah yang lain. Rumah yang teruk akan membawa kepada masalah yang lain. Pollution, pencemaran akan membawa masalah kesihatan dan of course lah pengangguran juga lah masalah. So kita nak kurangkan masalah-masalah sosial ni. Yang keempat, to serve the people right to live happily in a healthy, clean and safe environment. To serve the people. Maksudnya kita nak serve the people. Maknanya kita nak memastikan rakyat boleh hidup dengan gembira, dengan sihat, bersih dan dalam environment yang selamat. Tak naklah macam kejadian Sungai Kim tu ada pencemaran. Sangat-sangat menakutkan. Yang kelima, to reduce and control the global environment threats such as poor air quality and climate change. Untuk mengurangkan dan juga untuk control global environment threats such as poor air quality, climate change. Untuk mengurangkan dan juga untuk mengawal global environment threats such as poor air quality. Kita tak nak benda-benda jerebu-jerebu ni akan membawa masalah kepada kita. Sekejap ya.
Okay. And then yang ke seterusnya, okay, to achieve universal access to basic services such as water, sanitation and sustainable energy. Untuk mencapai orang kata akses kepada basic service, air yang bersih, tempat membuang sanitation tu, and then sustainable energy, macam tenaga, maknanya macam kita kan, kalau negara, ada lagi tak negara yang tidak ada air yang bersih? Ada, cuba kamu google. Ada tak tempat membuang yang tak proper? Ada, buang dalam sungai. Okay, ada. So itu sebenarnya akan mempunyai penyakit macam penyakit bawaan air seperti taun. And then sustainable energy. Okay, tenaga lah. Tenaga yang sustainable. Okay, maknanya kita sumber tenaga macam elektrik apa semua itulah. Tapi sometimes kita ni menggunakan elektrik kan. Tapi sekarang ada lagi cara lain, iaitu seperti macam tenaga solar, yang tu sebenarnya lebih sustainable. Okay, kincir angin. Alright. Okay, so apa pentingnya sustainable development? Yang pertama sekali, kenapa kita kena ambil kira, kenapa kita kena menganggap ini satu yang penting? Yang pertama, dia provides essential human needs such as food, shelter and water. Okay, dia menyediakan keperluan asas manusia seperti makanan, seperti tempat tinggal, tempat berteduh dan air. Okay, so bila adanya peruntukan yang mencukupi of these basic needs, okay, ini akan menjadi, kita boleh bergantung dalam masa yang lama. So macam kita, kalau kita tak jaga tanah kita, kalau kita tak jaga tanah kita, kalau kita tak orang kata tak jaga tanah, kita tak jaga sumber kita, kita tak jaga, kalau ada pencemaran, so macam mana kita nak dapat air yang bersih? Kamu tahu tak, di Malaysia atau negara kita, dia ada 5 level air dalam dunia ni. Okay, kalau level yang paling tinggi sekali, tahap, nak tengok tak cerita Korea ke cerita orang putih lah. Cerita Korea tak kot, orang putih kalau dia buka kat US, buka air, terus boleh minum. Perasan tak cerita orang putih macam tu? Perasan tak? Pasal madam kat Singki. Betul tak? Kita masa media masa kecil dan tengok, kenapa macam tu? Lepas tu pensyarah media kata, pensyarah media ajar media, barulah media tahu sebenarnya dia ada air tingkat 1, tingkat 2, level 1, level 2. Diorang level 5. Kita level 3. Boleh bersih, boleh buat basuh sayur, basuh baju, tapi nak minum kena tapis atau masak dulu. Tapi air di negara-negara maju macam US, macam Japan, buka je, dia bersih dan selamat untuk diminum. Kan? Yang kedua, apa pentingnya sustainable development? Because due to agricultural requirement, okay, to catch up with growing population. Okay, so maksudnya ianya penting untuk pertanian. Why? Sebab makanan kita, sumber makanan kita semua datang daripada pertanian. Ke boleh kita nak download? Pizza, tak download, boleh makan. Boleh ke? Nak air bubble tea kan? Tea Life, download lah. Tak boleh. Kok mana pun air tu kena datang daripada ni. Nak daging kambing perap kena datang daripada pertanian. Dan macam-macam lagi lah. Okay, nak nasi pun kena datang daripada pertanian. Semua makanan kita adalah pertanian. Kita tidak boleh nak suka-suka hati ataupun kita tak boleh nak download pun makanan tu. Okay, walau semaju mana pun kita. Okay, so dengan bertambahnya populasi dunia, kena jaga betul-betul. Nanti takut kita hilang security dari segi makanan. Tak ada makanan. Itu maksudnya duit ada tapi makanan tak ada. Takut tak? Siapa takut? Tak ada makanan. Duit ada, nak beli tak ada. Sekarang ni kita macam, bukan cakap lah suami dia jual ikan sekarang. Lepas tu ada juga macam nak jual ayam. Kadang-kadang supply ayam tu macam tak boleh nak jual sebab macam agak kritikal jugalah. Kan? Alright, yang ketiga, kenapa pentingnya sustainable development? Because it is to manage climate change. Kalau kamu tengok iklim berubah-ubah. Jadi orang kata pelik lah cuaca sekarang, terlalu panas. So bila kita buat sustainable development sedikit sebanyak, okay, itu memang it happen dengan pembangunan, dengan sisa toksik, global warming, it happen, okay. Tapi dengan bila kita practice sustainable development, sedikit sebanyak dapat mengurangkan, okay, mengurangkan orang kata kesan climate change tu. Yang keempat adalah
kestabilan keuangan. Bila kita practice sustainable development, ianya ada ability untuk create banyak kerja, banyak sumber ekonomi. Okey, contohnya, kita beri contoh ya. The development of renewable energy technologies. Maknanya kita nak buat kincir angin apa semua. So mesti ada orang yang kena kerja kat situ kan. So ini akan create sustainable jobs. Okay. And then kita akan kurangkan penggunaan teknologi yang macam kena cari gali minyak. Kerana apa? Itu adalah non-renewable resources. Maksudnya it takes time, berjuta tahun. Kamu tahu minyak, emas, minyak dan petrol lah sumber tenaga kita kan. Arang batu, kena gorek. Dan bukannya hari ni kita ambil 3 juta tong, esok jadi 3 juta tong. Tak, dia takes time untuk buat. So kita tak boleh depend sangat kepada non-renewable energy seperti fosil semua tu. Fossil fuel. Kita kena ada renewable energy seperti angin, pergerakan air, semua tu hari-hari boleh diperbarui. Faham tak kelas? So benda-benda ni akan create satu macam business pula. And then ini akan membawa kepada duit lah. Dan tanpa duit, kita fahamkan tanpa kestabilan keuangan, susah untuk manusia hiduplah. Kita bukan hidup zaman bata kau bagi kerbau, aku bagi kau kambing 2 ekor. Tidak. So it means that perlukan sistem, orang kata kestabilan keuangan tu. Dan yang kelima, sustain biodiversity. Apa tu biodiversity, Nabil? Apa tu biodiversity, Nabil? Ekosistem. Okey, dia ekosistem dan orang kata kepelbagaian hidupan. Flora, fauna, betul atas tanah tu, pokok duduk atas tanah kan. Lepas tu habitat hewan. Itu dia biodiversity, kepelbagaian bio. So kita ni santai kalau kita terlalu membazir, kita overconsumption. Memanglah santai kita makan beras. Jadi kita buang. Biarlah aku yang beli beras. Ikut akulah. Tapi kamu tahu tak? Sebiji beras umpama setitik peluh petani. Maksudnya orang kata berjimat lah. Sebab kita takut kita ni guna sangat, habis semua resource. So contohnya plants produce oxygen and that human needs for bernafas lah. Human exhale carbon dioxide that plant needs for growth and production. So this is very important. So Meda nak tanya kamu secara ikhlas, kamu faham dah ke apa itu sustainable development yang Meda duk membebel tadi? Faham ke tak faham? Faham ke tak? Faham Meda? Faham. So apa pentingnya? Dia apa yang kamu faham? Ni macam mana? Cuba cakap ayat biasa-biasa je. Mana nak tahu je. Cepat. Apa dia? Ya, kesimpulan dia untuk menjaga bumi juga, Madam. Jaga bumi, tapi jaga juga manusia. Faham tak? Dalam masa menjaga manusia tu nak juga jaga bumi. Yes, very good. Siapa yang cakap tu cerdik betul. Okey, kita pergi kepada sustainable development goal. So kita dah belajar apa itu sustainable development. Ini kita tahu how much importance the sustainable development. And then diorang pun telah establishkan SDG. Ingat tak PAD 390? Ingat tak? Ingat tak? Ingat asal. Ingat dah. MDG. Dia ada Millennium Development Goals, betul tak? So dia tambah sikit, ditambah lagi jadi Sustainable Development Goals. Okey, cuba kamu tengok kat sini. Nampak tak ni macam bumbung biru ni? Nampak tak? Ni bukan canvas bukan canvas tu. Ini adalah tenaga solar diserap dan dia jadikan. So matahari memang sentiasa ada. Percuma. Tak perlu nak korek, nak gali. Betul tak? So dia gunakan sebagai sumber tenaga. Ini gambar ni menggambarkannya. So Sustainable Development Goals adalah kaedah-kaedah ataupun matlamat untuk kita capai. Supaya kita betul-betul dapat praktis sustainable development. At the United Nations Sustainable Development Summit on 25 September 2015, world leaders adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes a set of 17 Sustainable Development Goals to end poverty, fight inequality and injustice and tackle climate change by 2030. So dia ada 17
matlamat dia. Yang paling yang untuk mengurangkan kemiskinan, untuk fight ketidakseimbangan dan ketidakadilan, dan juga untuk tackle climate change ni lah. Dan itu 2015, so dia bagi masa 15 tahun untuk settlekan semua ni. Maknanya nak capai lah. So biasalah kita ada matlamat, kita nak capai masa 15 tahun. The SDGs are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. Ianya ada orang kata guideline lah untuk kita supaya kita lebih better lagi, lebih bagus lagi, masa depan yang lebih bagus, yang lebih sustainable untuk semua orang. Kita tak nak pun terkecuali, semua orang termasuk dalam rancangan yang 17 ni ataupun matlamat 17 ni. They address the global challenges we face, including those related to poverty, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. Dia orang kata menyelesaikan masalah-masalah atau cabaran-cabaran dunia yang dihadapi, termasuklah yang berkaitan dengan kemiskinan, ketidaksamaan, maknanya kalau orang kulit putih dapat naik pangkat cepat ataupun tidak didiskriminasikan lah. Climate change, perubahan iklim, environmental degradation, maknanya kerosakan alam sekitar, keamanan dan juga keadilan. Ke-17 goals yang kita akan belajar ni ialah saling berkaitan, and in order to leave no one behind. Kita tak ada orang yang kita nak masukkan semua negara, semua rakyat, tak kira lah di mana, kita tidak akan tinggalkan. So akan dicapai pada 2030. Nampak tak kincir angin kat sini? Kincir angin kat sini, inilah salah satu orang kata renewable energies. Nampak, angin sentiasa ada, betul tak? Ini adalah 17 Sustainable Development Goals. Ini merupakan orang kata, kalau kamu belajar PA 350, kamu betul-betul kena ingat dia, kena faham dia. Yang pertama, no poverty. Tidak ada kemiskinan. Yang kedua, zero hunger. Tidak kosong, tak ada orang yang berada dalam kelaparan dan kebuluran. Yang ketiga, good health and well-being. Maksudnya apa? Sihat sejahtera. Yang keempat, quality education, pendidikan yang berkualiti. Yang kelima, gender equality, tidak ada taraf yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Yang keenam, air yang bersih dan sistem sanitasi dan air yang bersih. Yang ketujuh, affordable and clean energy. Tenaga yang mampu milik dan juga bersih. Yang ke-8, decent work and economic growth. Pekerjaan yang proper dan juga pertumbuhan ekonomi. Yang ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur. Yang ke-10, reduce inequalities, mengurangkan ketidaksamaan. Yang ke-11, sustainable cities and communities. Kita nak duduk dalam satu bandar yang sustainable dan masyarakatnya yang juga sustainable. Yang 12, responsible consumption and production. Apabila kita menggunakan sesuatu, bila kita producekan sesuatu, kita bertanggungjawab. Kamu nak produce ke mutant, duk makan semua orang ni? Tak boleh lah. Mana nak produce sesuatu, nak consume pun ambil mana-mana yang boleh. Maknanya ambil benda-benda yang mencukupi. Jangan sampai membazir. Itu orang panggil responsible consumption. Even though you have money, beli McDonald banyak-banyak. Ayam datang dari agriculture, tak habis pelopuk buang. Walaupun itu duit kamu, tapi you are not responsible in terms of consumption. Pernah tahu dekat mana, negara mana, madam pernah lah juga orang ni, dia marah, dia kata jangan buat pembaziran makanan. Yes, the money is yours, but the resources is belong to the nation. Ayam, sayur, semua tu, tanah. So macam kena berjimat. Bukanlah, agak-agak patutlah. Yang 13, climate action. Maknanya bila ada climate change, kita ambil tindakan. Yang ke-14, life below water. Apa khabar ikan? Ikan dan segala benda di bawah tu. Kita daripada 100%, 70% adalah orang kata apa? Air. 70% adalah air. And then laut tu sangat besar. So apa khabar
di bawah, kehidupan di bawah laut. Kita kena jaga sebab kalau tak jaga, kita yang akan kehilangan sumber protein. Yang ke-15 pula, life on land. Kehidupan di atas daratan. Kalau kamu tengok pencemaran, dengan orang kata tanah jadi tidak subur kerana kita buat penanaman yang sembrono, kita duk buat default pembalakan yang secara sehingga menyebabkan bumi ni jadi kering, kontang dan tak subur. Walaupun bumi ni tak boleh berkata-kata, tapi berdosa kalau kamu tebang pokok kerana macam saja suka-suka. Bunuh haiwan. Kadang-kadang kita selalu tengok orang yang macam memburu untuk suka-suka. Kalau untuk makan tak apa. Kena fikir juga peace, justice and strong institusi, institutions. So kena ada institusi. Terasa Nabil yang suka memancing tu, Nabil makan tak yang Nabil mancing tu? Makan ke macam mana Nabil? Makan madam. Makan, jangan tak makan, jangan mati letak tepi tu. Jangan, nak makan tak apa, jangan sampai membazir. Dia pun ada nyawa dan dia ada fungsi dia. Tuhan hidupkan dia untuk kenyangkan kita, supaya kita ni khalifah bumi, boleh jaga pula bumi. Tapi janganlah kadang-kadang madam tengok, maknanya ada tak kalau macam kita mancing ke apa ke, kita nampak ikan kecil yang macam tak boleh nak makan nak apa, kita lepaskan semula. Macam tu lah maksud madam Mama, suruh ayah ni kejap mama kelas. Ayah mandi. Alamak. Pergi kat dapur kat ayah. Pergi kat tandas ayah, esok tak masuk berak lagi. Tengoklah institusi keadilan dan peace, justice and strong institutions. Maknanya ada institusi yang akan fight keadilan, yang kuat, yang aman. Institusi macam apa? Pertubuhan inilah. Contohnya macam PBB lah. Dia membantu kan. Mama, ayah nak kejap. Kejap lah. Partnership for the goals. And then untuk kita realize semua goal yang banyak dan berat ni, kita perlukan partner. Maknanya apa? Setiap every negara, every person, every party ataupun orang kata setiap pihak, bukan parti politik, setiap parti kasih maksudnya pihak, mestilah sama-sama berganding tenaga untuk capai 17 Sustainable Development Goals. Siapa yang tak faham atau rasa macam apa yang madam cakapkan ni? Ada ke yang rasa macam tu? Boleh tanya pasal SDG ni. Ada ke? Kita akan pergi dengan lebih mendalam lagi dalam chapter 5. Ni madam cakap secara general lah. 17. Apa dia? Dalam modul madam ada bagi modul madam tak? Ada. Madam ada buat apa? Ni modul madam. Ni madam print ni dulu. Bukan Nabil ke yang datang ambil itu dekat Besut? Nabil? Masa tu Nabil masih ni lah. Pakai part 3. Tu tak Nabil? Ada tak? Ada madam. Masih apa madam? Masih apa madam? Dah. Masa dia lamun. Bukan dia lama. Masa dia part 3. Masih part 3. Masih junior. Apa korang fikir ni? Macam ada masa tersirat je madam. Tak ada. Masa dia masih lagi part 3. So maybe masa dia tak kisah pasal buku ni. Sebab dia part 3. Faham tak? Dia sebab lain. Ada sebab, dan itulah last, masa Nabil datang ambil tu, itulah last madam print buku ni. Masa tu kita madam print buku ni. Subjek ni baru lagi dalam AM ya. So madam dah bagi soft copy tu, bolehlah guna. Buku tu bukan madam karang sendiri. Madam macam orang kata, madam compilekan semua nota-nota yang madam rasa okey apa semua boleh gunakan. Janganlah kata nota tu madam buat. Madam compilekan. So bolehlah kamu guna untuk baca. Dan dalam tu madam ada dalam buku surat ni, madam ada tulis sebanyak-banyaknya lah. Bukanlah macam ini macam satu page, satu slide je kan. Lebih mendalam madam buat. Alright. Korang kalau bab benda-benda macam tu menyampuk lah. Kalau bab madam tanya faham ke dah SDG tak menyampuk lah. Faham madam? Faham. Faham. Kalau bab-bab kisah silam lah apa, sukalah korang gosip-gosip. Kalau saya tanya SDG tak SDG kak, kan? Okey, kita move kepada subtopik yang
Alah, sikit je chapter 1 Subtopik yang ke berapa ni? Yang terakhir lah. Macam mana kita tengok pandangan sustainable development ni ada dekat barat, okey, dan juga dari segi Islam, okey. Kita tengok. Okey, Western perspective dengan Islamic perspective. Dari segi prinsip dia, Western ni dia lebih kepada berdasarkan kepada kita, human punya plan, decision and action. Tapi dari segi Islamik kita memang bersandarkan, berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey. Dari segi fokus pula ianya akan concern on meeting ataupun dia sangat ambil berat ataupun dia memberi perhatian lah dengan meeting tu, bukan mesyuarat macam orang kata meet the material needs such as in aspect of economic, social environment for the human well-being and the development itself. Maksudnya orang kata dia mementingkan material lah, duit, ekonomi, apa semua kan, benda yang nampak. Macam kita macam nak hidup aman damai tapi dia tak berapa fikir sangat pasal akhirat. Kalau kita lebih kepada dalaman, kita tahu kita ada Tuhan, and then kita nak kesejahteraan umat, macam tu, dan kita bukan saja memikirkan di dunia tetapi di the life after. Okay, konsep kalau Western perspective adalah dia nak achieve sustainability dalam 3 komponen, iaitu economic, social and environment. Dan apabila nak buat apa-apa decision, kena fikirkan 3 ni. Okay, tapi dari segi Islam masih lagi sama, kita juga memikirkan ketiga-tiga elemen, tetapi kita sebagai orang Islam kita akan memikirkan sama ada apa yang kita buat tu adakah sustainable development ni adakah syariah compliance ataupun mengikut syariah. Okay, syariah ni untuk kita orang kata sangat-sangat penting, membentuk akhlak kita, membentuk semualah jati diri kita sebagai orang Islam. Okay, so kenapa kita buat baik? Because kita tidak boleh menganiaya orang. Kenapa kita kena kita jangan miskin? Sebab bila kita miskin kita akan mendekati kekufuran. Okay, so orang kata semua keputusan mestilah atau benda kita buat, kita bukan saja fikir manusia atau benda hidup, tapi juga benda bukan hidup. Sebab kita adalah khalifah dan bila ada berlakunya kerosakan di muka bumi, kita akan ditanya. Kita tanggungjawab tu. Okay, tanggungjawab pula towards mankind and environment only. And then towards mankind and environment. Tambah sikit salah nota ni. Towards mankind and environment and then towards Allah. Okay, orang kata our purpose lah. Okay. So kita nak bandingkan pula konsep of sustainability with the Islamic worldview. It can be said that Muslims are religiously bound to manage and prosper the earth under the contract of vicegerency. Itu macam mana cakap lah. Kita ni wajib buat sustainable development sebab kita khalifah. Alah jadi tanggungjawab kita untuk menjaga bumi ni. Okay. Islam perceive environment or nature in the bigger context. Okay. Islam menganggap environment ataupun nature dalam konteks yang lebih besar lah. Macam mana dia kata ini, kejap sorry lah korang, selagi anak Medan tak besar macam tu lah, dah besar kan beranak lagi seorang. Macam tu lah budak-budak. Okay. Kamu tahu tak? Ni selengan lah, selengan. Tak apa ke selengan? Tak apa, madam. Tahu tak? Adik-beradik madam semua. Itu yang kamu suka kan? Ada adik-beradik cewa. Amin. Kan? Asal adik-beradik madam kan mari sini. Lepas tu masing-masing lah ada anak-anak kecil. Kamu tahu tak? Bergaduh, mengamuk. Yang tu macam tu, yang tu macam ni. Kata, ya Allah kalau macam ni 5 tahun lagi lah jumpa bila semua dah besar. Yang tu kau main lagi. Hak ni kalau dah emik yang tu bercakap-cakap, bergaduh-gaduh, pelempang-lempang. Time baik tu kau main lah. Kita datang dari Johor bukan nak bergaduh. Budak kecil kamu tahulah dia punya yang tu. Yang tu pula
nak semayang aja. Yang tu pula tak boleh orang ambil kain semayang dia. Kakak tengah semayang pun tarik kain semayang. Yang ni pula suka make up. Naik house dah make up madam. Dia tonyoh juga. Okay. Lagu tu lah. Okay. Okay, yang kedua ni Islam perceives environment or nature in the bigger context. So kita tengok environment ni yang bigger context. Ini hak Allah. Kita cuma khalifah. Kita cuma menjaganya. Kalau kita buat lebih daripada tu, menjawablah kita dengan Allah. Ya. Islam is a way of life to include every spectrum of human life. Socially, economically, politically. Okay, Islam tak pernah pun kata cakap jangan jadi kaya. Islam selalu cakap kita kena jadi kaya supaya kita bertolong orang lain lagi. Islam tak pernah cakap yang kita tak boleh orang kata memikirkan keuangan. Yes, kita kena fikirkan keuangan dan kita ada zakat, kita ada wakaf sebab bila kita senang kita boleh bantu orang lain. So fahamilah yang Islam adalah meliputi semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, environment pun ya. Alright. Okay, habislah chapter 1, tak banyak pun. Okay, by failing to prepare, you are preparing to fail. Okay, Medan harapkan kamu semua dapat apa orang kata, Medan harapkan kamu semua ni lah. Okay, kamu semua boleh meneruskan momentum, jaga diri, jaga hati. Jaga hati ni penting sebab bila kita bergaduh dengan orang, kita jadi tak happy. Bila tak happy, Medan tak nak. Medan banyak dah jumpa student yang macam Medan saya nak quit lah, kenapa? Saya stress. Jangan macam tu. You have to be happy. Sometimes kegembiraan tu kadang-kadang kita perlu cari. Maksud Medan kalau kita tak gembira, kita cari kegembiraan kita. Sebab kita nak hidup lama lagi. Kan? Kita tak tahu bila kita mati kan. So, kita kena happy. Macam Medan pun kalau Medan kalau boleh nak happy je. Kalau kamu tengok Medan mana ada. Mana ada. Dan Medan lah orang paling mengamuk sekali kan. Makna kata, Medan ni mesti nak kerja, nak berkawan. Medan suka macam tu. Supaya Medan rasa bila kita happy dan suasana happy, gelak-gelak walaupun kerja banyak. Macam tu. Okay. So habislah chapter 1. Medan harap kamu semua orang kata boleh buat latihan lah. Alamak, Madam latihan pula kan. So dekat Madam punya modules tu dia ada latihan. Mana ni? Latihan kat belakang tu. Okay, dia ada latihan. So latihan-latihan ini adalah kejap. Saya lepas punya yang ni kat belakang tu. Kalau kamu buat, insya-Allah kita boleh bincang-bincang. Okey, kita boleh ni. Okey, ini yang saya lepas. Okey, kat belakang ni kamu buat, kamu baca, boleh jawab-jawab, ada soalan ABC. Insya-Allah. Okey. Muka surat apa tu? Medan tidaklah menyuruh kamu buat sangat. Maknanya orang kata, kalau boleh kamu jawab belakang-belakang ni, insya-Allah nanti kamu maknanya study sambil jawab-jawab ABC. Tak ya, essay tak ada lagi kan. Lagu tu. Siapa yang chat Madam ni? Baju tu. Kenapa Afiq? Baju apa? Kenapa baju apa Afiq? Tak Madam. Kasfi. Dia pakai baju dipek. Oh ya ke? Okey, bagus Kasfi. Kalau kita habis kelas tu, jom kita tengok semua orang pakai baju apa. Mana? Ada je. Buka kamera. 1, 2, 3. Baju. Buka lah mana? Aduh ya ada. Lain selalu. Oh lain. Alah. Thank you. Buka semua Kasfi buka dah. Kau main rambut Kasfi. Buka semua orang buka. Lah, happy birthday, siap gambar Madam. Thank you semua. Happy birthday Madam. Birthday Madam. Thank you semua. Selamat makan kek Madam. Nanti kat dekat kita berilah. Okay. Terima kasih semua. Medan harap semua elok-elok lah. Bukalah kamera semua, Medan nak screenshot ni. Medan kan nak koyak-koyak kat status sebagai pesyarah paling disayangi. Kaidah Mustaqimah Najihah dah left the meeting dah. Oh. Kaidah. Dia. Okay. On lah, on.
Alah weh, kamera tu weh. Alah kamera guys. Ke tak ada? Guys. Buka kamera guys. Au. Happy ya korang Memang dia cakap pasal SDG senyap semua orang. Yang mendengar Fokus, madam. bising lah. Fokus. Okay, terima kasih semua. Madam sangat menghargainya. Okay, senyum semua. Madam nak screenshot cepat. Madam kena pin lah diri Madam. Kimi buka kamera, Kimi. Apa dia masuk color kan? Madam tak suka bekas. Ya, betul. Thank you semua. Okeylah kita habiskan. Kena nyanyi birthday kat Madam. Nyanyi lah. Adalah. Nyanyi Madam, nyanyi. Nyanyi Weni. Mana lagu dia? Boleh Madam. Nyanyi Weni. Weni. Nyanyi sama. Nyanyi Weni. Jom. Cepat. Cepat. Happy birthday to Yo. you. Happy birthday birthday to you. Thank you. You Madam, kek. Kek, mana kek? Kek virtual. Kek virtual. Jumpa pun virtual. Okay, thank you all. Okay. Bye-bye semua. Okay, Assalamualaikum. Happy birthday Madam. Thank you. Yang younger. Okay. Apa dia? Younger. Yelah. Elok-elok belakang ya. Ya dah. Okay, bye-bye. Bye-bye Nabil, Kasfi semua. Bye Fatin. Bye semua. Bye. Bye. Thank you Madam. Alright. Bye.